yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. When we created Forever One, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar semua? Kita cek audio dulu, 1 2 1 2. Cek audio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bakal Banshu. Okey, macam mana kualiti audio di tempat anda? Adakah suara kita jelas? Jadi kepada semua, apa khabar semua? Test 1 2 3 1 2 3. Kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan dan dalam program Indahnya Ramadan bersama betul dalam kata apa, tema yang telah diberikan, iaitu Ramadan Menjana Insan Bertakwa. Okey, bagaimana kualiti audio yang anda dengari? Bagaimana? Cuba kita test 1 2 1 2. Okey, Cik Suhaizan boleh cek? Okey, bersama saya di studio sekarang ni adalah saudara Faizal dari Pancawarisan bersama dengan saudara Suhaizan Haji Noh yang turut bersama dengan kita di studio ni, yang mana pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk, iaitu berkaitan dengan bab syukur versus syukur versus kufur. Yang ini boleh dikongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain, yang mana kita akan saya ada tekan satu button ni. Cuba tengok balik ada kuat ke ada slow. Okey, kita tengok lagi sekali sementara itu kita akan bersama untuk makluman. Waalaikumsalam Muhammad Nazri Bronas. Okey. Muhammad Nazri Bronas, terima kasih sama-sama dengan kita. Boleh share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, untuk makluman semua hari ini berdasarkan daripada pemerhatian di okey, tadi saya ronda-ronda lah saya ronda-ronda ronda-ronda sekitar pekan Bandar Jasin. Alamak, saya tengok ramai orang. Satu, ramai orang. Yang keduanya ialah kita tengok masing-masing mungkin dia pakai mask, memang pakai mask, tapi masalahnya sanitizing, dia tak gunakan pencuci tangan. Jadi pastikan penjarakan sosial, kemudian penjarakan sosial, kemudian kita pastikan kita memerangi COVID-19 ni bersama-sama, dan kongsikan siaran ini untuk rakan-rakan yang lain.
yang mana kita akan bersama dengan Ustaz Hashimi Rafsanjani, Imam Masjid Al-Ghafar sebentar lagi, yang mana kita akan mengupas tentang bab syukur dan bab kufur. Okey, jadi terima kasih Adilah Haji Samsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan tetamu kita. Dipersilakan, itu dia Ustaz Hashimi. Dah macam wrestling, Ustaz Hashimi. Kalau okey, dipersilakan Ustaz Hashimi Rafsanjani. Dipersilakan dengan mukadimahnya yang pertama tentang tajuk kita, iaitu bab syukur versus kufur. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Okey, selamat datang ke studio Vista Alamanda yang cantik ni. Itu dia. Alhamdulillah pada petang ni kita dapat lagi bersama dalam siri orang kata apa, program Ihya Ramadan kita, iaitu dalam tema menjana, orang kata apa, Ramadan menjana insan bertakwa. Jadi dipersilakan Ustaz untuk memberikan mukadimah yang pertama tentang tajuk kita hari ni. Memang tajuk yang menarik ni, syukur versus kufur. Silakan. InsyaAllah. Jadi pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Ustaz dengar. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Dan kenaan tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini, bicarakan syukur lawannya kufur. Oh Ustaz, sekejap Ustaz, kita nak dengarkan suara, test suara Ustaz dulu. Sebab macam tak sampai. Sekejap Okey. Okey, kita test lagi sekali suara. Test 1 2 3. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya Ustaz punya mikrofon tak on dah. Okey, Ustaz test lagi sekali Ustaz. Okey. Alhamdulillah, okey dengar. Boleh? Alhamdulillah. Okey. Okey. Jadi teruskan Ustaz. Alamak, Ustaz dah bagi mukadimah dah panjang tadi. Tak apa, kita ulang balik. Tak kita ada masalah. Tak ada masalah. Ini siaran berbayar, tak apa. Okey, jadi kita sekali lagi tadi minta maaf, ada kesilapan teknikal, tak perasan Ustaznya mic tadi off kan. Jadi bersama dengan Ustaz Hashimi, iaitu terima kasih Puan Kamaria, Adilah, Haji Samsir, Zailan dan semua. Okey, terima kasih Amy Juliana menegur tentang audio tadi. Olive Haujasim berada. Jadi kita teruskan dengan Ustaz Hashimi. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah yang saya muliakan cikgu DJ yang bertugas dan barisan urus dia serta penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga ini, dapat kita bersama-sama berada di dalam kehidupan yang serba baik. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan nikmatnya kepada kita lagi. Dan yang paling kita bimbang, kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kufur di atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, lalu kita akan menerima azab siksaan yang amat pedih, yang kita bimbang kita dapat azab itu di dunia dan di akhirat juga kita dapat. Yang ini kita tidak mahu. Jadi berkenaan tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu syukur lawannya kufur kan. Betul. Jadi bila orang kata berkenaan tentang syukur ni, apakah syukur?
Adakah memang nak tanda orang bersyukur, nama dia kena syukur? Aku ni syukur sebab nama aku syukur. Sebenarnya tidak. Jadi syukur tu dari segi bahasanya disebutkan sebagai as-sana'u 'alal muhsin. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan. Dia berikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Jadi bila dia buat baik, dia mendapat dia diberikan pujian. Itu pada asasnya dari segi bahasa itulah yang dimaksudkan dengan syukur. Tetapi pada pengertian agama, ada seorang ulama yang telah menukilkan satu perkara yang sungguh baik. Dia menyebutkan asyukru zuhur. Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat, atharu ni'matillah. Menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya melalui apa? Lisan dia. Lisan, lidah dia. Iaitu lisan nak buat apa? Dia kena puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan bahawa nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak cukup dengan itu, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Pada hatinya itu kena ada penyaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, pada wa alal jawarihi, ke atas anggota tubuh badannya itu kenalah melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebutkan berkenaan tentang syukur ini, kena ada 3 perkara itu. Dia maksudnya bukan sekadar cakap, bukan sekadar di hati, tetapi orang kata apa, dengan perbuatan. Betul Ustaz? Ya, betul. Jadi contohnya kalau kata seorang itu, aku ni bersyukur pada Allah Ta'ala, memang aku sangat-sangat bersyukur. Mulut dah betul dah bersyukur. Betul. Dah hati wallahualam lah, dalam hati kita apa dia yang tahu kan. Lepas tu tanya, habis puasa tak hari ni? Aku tak puasa. Maksudnya nampak sangat dekat situ dia tidak lagi menjadi orang yang bersyukur. Kerana apa? Kerana dia tidak cukup kesyukurannya itu melalui perbuatannya. Perbuatannya itu perbuatan yang kufur. Kerana apa? Bila sebutkan syukur tadi, dia kena solat, dia kena lakukan ketaatan dan segala kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru yang dinamakan sebagai kesyukuran. Ya, betul. Dan lawan pada kufur pula, dia adalah kufur nikmat. Lawan pada syukur, lawan pada syukur. Lawan pada syukur. Lawan pada syukur ialah kufur. Jadi kufur ni dia ada 2 lah. Kufur nikmat satu, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur pada i'tikad satu. Jadi yang kita bicarakan hari ni adalah kufur pada nikmat-nikmat Allah Taala. Kufur kepada nikmat Allah beri banyak-banyak nikmat pada dia, tapi dia tak nak patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah ini, iaitu orang yang dia tidak mahu menyedari bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Bahkan dan dia ni menjadi orang yang ingkar bahawa nikmat yang dia dapat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini seperti mana kisah Qarun. Qarun orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Contoh dalam Quran ni, contoh yang hebat-hebat lah. Setakat baru kaya-kaya sikit tak masuk lah. Acah-acah kaya. Acah-acah kaya pun tak jadi. Itu lagi tak masuk senarai tu. Tak masuk senarai. Betul kaya ni. Betul. Betul-betul kaya. Sebab nak cerita kayanya si Qarun ini, sampai dekat Malaysia, kalau ada sampai sekarang, saya rasa ada orang sibuk nak cik harta karun. Harta karun maksudnya harta dia sampai kat Malaysia pun ada Kalau jumpa bawah tanah ke gali-gali, jumpa ke barang kemas ke apa, karun punya. Karun punya. Kaya sungguh Qarun ni kan. Betul. Tapi Qarun ni perangai dia, dia rasa nikmat-nikmat yang dia ada tu daripada diri dia.
Ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kisah ini di dalam surah Al-Qasas sebagai ingatan. Ayat yang ke-78. Sebagai Surah, peringatan kita. Surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Ayat ke-78 Allah Ta'ala berfirman, innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki ni, Qarun kata ni, yang aku dapat ni daripada ilmu yang aku miliki. Oi. Dahsyatnya. Dia kalau bahasa kampung kita, masa sekolah dulu kerek. Orang kerek lah kan. Dia rasa yang dia dapat tu disebabkan usaha dia. Disebabkan ilmu dia. Sikap yang seperti inilah, sombong yang seperti inilah, kekufuran yang seperti inilah yang membawa kepada kebinasaan. Kita kalau dapat nikmat macam mana sekalipun, kita orang beriman, kita kena ingat dia datang daripada Allah Ta'ala. Ya, betul. Sebab kita ni diajar nak makan, selalu orang ingat baca doa makan. Nak makan, Ustaz baca doa makan Ustaz. Nak buka puasa dulu kan. Kadang tak sempat kita habis baca doa, dia dah makan dah. Makmum kalau bulan puasa dia tak tunggulah. Lama aku baca panjang ni, dia dah makan dah 2-3 kali sendawa. Itulah. Yang imam duk baca pula. Siap baca tahlil lagi, siapa suruh kan? Orang dah buka puasa makan dah. Buka kan? Siap buat tahlil lagi tu. Sebelum tu okeylah kan. Jadi makmum pun dah tak tunggu, dia pun makan dulu kan. Makmum Kedah jelah. Cumanya saya nak ingatkan diri saya dan kita semua, ramai juga di kalangan kita yang terlupa doa selepas makan. Selepas makan, betul. Doa Even kadang-kadang alhamdulillah pun tak dengar rasanya. Tak dengar. Sedap dia dengar dulu. Betul. Jadi ucaplah alhamdulillah sekurang-kurangnya. Kan kita boleh baca kan, apa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita baca dah. Ataupun alhamdulillah pun cukup. Sekurang-kurangnya kan. Kau nak baca tadi pun aku tak hafal lah kan. Tak apa, tak hafal, ucap alhamdulillah. Itu pun tak reti, memang kena masuk kelam mu'alaf balik lah kan. Baik. Jadi berkaitan dengan doa tadi, doa lepas makan tadi, saya ada kisah lah, nak sebut satu kisah petang-petang ni kan. Okey. Dalam satu kuliah saya tanya, tu kuliah subuh kan. Saya tanya yang beramai ni dah baca doa bangun tidur ke? Ada yang kata dah lah, macam tu lah kan. Dah belum, tak tahu dah beramai tu. Habis lepas tu doa kita bangun tidur, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Jadi ramai pula jemaah yang ikut. Jadi rupanya dia dah kena trick lah, dia dah kena prank kan. Dah kena prank. Ustaz pun main prank kan. Kita kata dengan dia, itu doa lepas makan makcik, pakcik. Dah sebab Ustaz tak tanya dah berapa lama hidup. Kan. Kalau tidak kena masuk kelas mu'alaf balik kan. Jadi itulah itu sebagai satu tonik lah untuk mencelikkan mata-mata. Biasalah subuh kan. Subuh betul. Subuh ni kalau tak betul-betul tinggal berceramah seorang yang on air kan. Betul. Yang lain semua in air. In air. Dia airless. Okey. Jadi kita kembali kepada kisah tadi Fir'aun. Ini kisah Fir'aun ni jangan ada pada kita. Saya pun nak ingatkan kan, tak kira lah kita ni baru nak kaya, acah-acah kaya ataupun memang betul kaya kan. Yalah kereta 3-4 biji kat rumah, itu tak termasuk lagi yang belum beli lagi kan. Dia baru niat tu. Baru niat lagi. Jadi kita apa pun kita kena ingat dalam hati kita, ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Betul. Saya pengalaman saya pergi belajar dahulu kan. Saya tengok masyarakat Arab ni yang baik lah, budaya yang baik. Kita pun jangan cerita yang tak baik kan. Tapi kadang-kadang tercerita jugalah sebagai pengajaran kan. Tak sengaja. Cumanya yang baiknya saya tengok kereta-kereta yang besar-besar tu kan. Dia ada tulis apa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta JMC dekat sana. Kalau yang kaya-kaya tu JMC besar kan. Kita nak jumpa JMC kat sini memang payah kan. Kat sana kalau orang yang kaya berada tu, kereta Jeep jenama Jeep, kereta-kereta besar tu dia ada stiker tulis Ferrari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dan apa yang Allah kehendaki kan. Yang tu satu yang menarik Ustaz Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kadang kalau kata kita nak iri hati pun dah terbaca yang belakang tu. Kita pula insaf
rasa. ini rezeki dia kan. betul. Ini cara dia. Apa Allah Taala kurniakan dia. Aku belum lagi kan. Tapi itulah itu yang kereta-kereta yang hebat-hebat lah. Tapi kalau ada orang tanya, Ustaz, saya ni pakai kereta Viva contohnya, saya nak letak, boleh, tak ada masalah, betul. kan. Mau bagus juga, syukur. Ni bukan kira banyak je, sikit pun kena syukur, kan. Betul. Dia bab kufur pun sama juga kan. Bab kufur pun dia tak kira sikit banyak, dia sama aja. Betul lah, jangan kita kufur pada Allah Ta'ala. Betul. Dan satu perkara lagi berkaitan tentang tadi kita sebutkan orang kaya kan, dia menzahirkan syukur pada Allah Ta'ala. Ya betul. Dan lebih buruk lagi kalau orang yang fakir, yang miskin, yang sombong. Ya Ada. Kan? Saya pun pernah jumpa tu, Ustaz. Nampak kereta dia pun, pintu pun kalau tutup terbuka balik. Aduh, tapi sombongnya, Masya Allah. Kalau bagi salam. Kalau macam Mr. Bean tu siap pakai handcell. Habis kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingatkan apa jawab salam, nak kata pekak tak pekak dengan kawan-kawan dia boleh bercakap, tapi ya Allah, sombong dalam miskin sombong pula tu tu kerana ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan Allah SWT tidak akan antara 3 golongan yang paling awal masuk ke dalam neraka itu, antaranya orang yang fakir yang sombong. Jadi orang yang fakir yang sombong ni, terus dalam peribahasa Melayu kata apa, bodoh sombong. Bodoh sombong. Memang dia ni rugi dunia, rugi akhirat. Tapi bukan nak katalah, Ustaz, kadang-kadang kan kita pun, adakah itu salah satu tanda penyakit hati ke macam mana, kita tak tahu dah kan. Tapi macam contoh macam kita tengok dalam senario hari ni, apabila dalam satu situasi orang berbuat kebaikan, kan, orang berbuat kebaikan. Saya ada terbaca, ada ternengok satu posting, iaitu ustaz ni dia dengan anak-anak dia buat live, tunjukkan bagaimana dengan taranumnya. Kita tahu niat ustaz tu adalah lebih kepada untuk mengajak kawan-kawan yang tengok ni untuk sama-sama belajar mengaji dan bertaranum. Ia PKP tak pergi mana kan. Ada yang kata ustaz tu riak pula tu. Jadi dia kata riak. Tapi bila kita study pula latar belakang orang yang kata ustaz ni, sebenarnya tak ada apa-apa. Sebab maksudnya dari segi, bukan kata fakir dari segi yang saya nampak lah, bukan sekadar fakir daripada segi harta ustaz mungkin dia fakir daripada segi ilmu pun, dia mungkin boleh jadi macam tu. Boleh ke ustaz? Ya, barangkali. Maksudnya yang mendorong seseorang ini menjadi, ialah kalau orang tu ada ilmu, dia takut, dia nak kufur, dia nak sombong dengan orang, dia takut kerana Allah Ta'ala dah sediakan ancaman bagi orang yang kufur, yang sombong ni, azab. Allah janjikan api neraka. Jadi orang yang ada ilmu semestinya dia takut. Jadi nak sebutkan bahawa orang yang miskin itu lagilah tidak patut. Bukanlah nak kata orang yang kaya patut sombong. Tapi kalaulah orang yang miskin itu dia sombong, lebihlah teruk. Lebihlah orang kata teruk. Jadi bila kita sebutkan berkaitan dengan syukur ini, dia adalah suatu perkara yang perlu ada pada setiap orang. Ya, betul. Bukan tak kisahlah dia kaya ke miskin. Mesti bersyukur. Sebab apa yang paling nikmat, yang paling hebat sebenarnya bukanlah nikmat pada harta benda. Ya, betul. Jadi ini pun satu perkara juga. Bila orang kata nikmat rezeki mesti duit, tidak. Berapa ramai orang yang banyak duit tapi tak boleh tidur malam, kan. Nak berhenti kat traffic light pun takut, kan. Lebih-lebih lagi ada motor lah kiri kanan. Sudah motor kiri kanan. Lepas tu yang naik motor tu lah dengan cermin mata hitam, jaket hitam. Dia kata yang ni malaikat maut ke? Kan. Berapa ramai orang yang terhasad, terfitnah dengan ilmu itu, dengan harta. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena fikirkan, bahawa nikmat yang disebutkan nikmat ini adalah suatu perkara yang amat luas pengertiannya, kan. Betul. Ada orang yang kita tengok, ada orang yang dia ni makan tak ada apa lauk pun kita tengok. Tapi sekali orang yang kerja kadang ambil serumput, saya perhati. Waktu dia rehat tu dia makan penuh, hebat, seronok rasa. Tapi apa lauk dia pun
tak ada nampak mewah kan. Ya, betul. Tapi belum tentu orang yang lauk hebat, hidangannya itu dia boleh menikmati dengan tenang kadang orang kaya lebih teruk kan. Nak makan ni kan kena gaut, yang ni dah kena serangan Dia jantung. banyak benda yang dia kena banyak kan? patah, banyak saringan Banyak saringan. Ah. Jadi perkara-perkara yang macam ni lah kita kena luaskan pengertian. Kadang sihat kan, contohnya sihat ni tak boleh beli. Ada orang kata aku ada takaful. Kau tengok aku ni takaful, aku ni apa hospital saja boleh masuk. Bomoh pun boleh claim takaful aku. Punya melampau, punya sedap kan dia punya takaful kan. Dia macam nikmat Islam ni pun satu juga kan Ustaz. Ya. Macam contoh kadang-kadang kita tengok nikmat Islam ni, kadang-kadang yang saya tengok ramai orang mungkin dia tak pasti. Tapi kalau bagi orang yang mu'alaf, dia tahu bila di Islam. Betul. Tapi macam orang yang mungkin lahir Islam ni, bila dia tanya bila kau Islam sebenarnya, jadi dekat situ dia macam ada satu argument. Tapi bila dalam berhadapan dengan mereka yang bukan Islam kan, kadang-kadang yang orang Islam ni dia punya action dia lain Ustaz. Apa komen Ustaz? Okey. Maksudnya dia kata kau tak tahu kau bukan Islam. Tapi sebenarnya dari sepaham saya, konsep dakwah ialah menyampaikanlah. Betul. Okey, apa komen Ustaz? Okey, berkaitan dengan hal ini maksudnya nikmat Islam ni sepatutnya memang kita kena syukurilah ini nikmat yang paling mustahak sekali untuk kita syukuri. Ya. Kerana ni nikmat yang terbesar. Bila ada orang ada iman, bila orang ada Islam, sebenarnya bezanya itu bukan sikit. Bezanya ada antara syurga dan neraka. Kan? Jadi kita kena hargai, dan kita sendiri yang Islam baka ni termasuk saya kan. Ada juga orang ingat saya pun mualaf pun ada juga. Sabar. Kan? Ada Ustaz Ada pernah. Lebih-lebih lagi sekarang isu-isu yang sedang hangat diperkatakan Oh, sedang nasiblah Selalu DJ. buat IC ni. kena selalu buat. Nasiblah DJ kat sini sangka baik dengan saya itulah. Okey, jadi orang yang Islam baka ni dia kena lebih bersyukur sebab Allah Ta'ala dah beri nikmat pada dia, lahir-lahir sudah duduk dalam keluarga Islam. Cuma satu perkara yang kita kena tahu bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita sesuatu, dia juga boleh tarik. Ya, bila-bila masa juga. Jadi ada satu soalan yang menarik. Saya pergi satu seminar yang mengajar di seminar itu adalah seorang ustaz mu'alaf. Okey. Kita ni ingat kita pandai lah kan. Jadi perasan kadang kita macam semua tahu. Nak belajar dengan ustaz mu'alaf ni agak apa dia nak tanya. Rupanya dia tanya soalan yang kita rasa kita ni amat-amat tak ada ilmu pengetahuan. Soalannya apa? Dia tanya, kalaulah ada seorang bukan Islam tanya kepada kita, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu adil? Apa yang kita nak jawab kan? Jawabnya adil lah. Takkan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tak adil. Kita kufur kepada Allah Taala, mustahil Allah Taala tidak adil. Ya, betul. Tapi dia tanya lagi, kalau Tuhan itu adil, mengapakah Tuhan jadikan lahirkan aku bukan Islam, lahirkan engkau Islam? Itu soalan yang betul-betul ni. Kalau kata Tuhan tu adil, lahirkan semua Islam baru adil mah. Siap. Ni contoh jiran kita tanyalah. Agak-agak macam mana lari masuk rumah ke apa. Ini perkongsian yang ini kau kata apa tajuk bab syukur dan kufur ni, yang soalan yang ni memang agak penting ni. Jadi jawapannya macam ni. Dalam dewan tu tersenyap je. Saya pun aku rasa ya Allah, hai betapa jahilnya aku rasa ni. kecil masa tu. Betul rasa aku tak pernah terfikir pun betapa besarnya nikmat yang kau bagi ni. Yalah. Habis jawab ustaz tu, dia kata kan ada orang yang lahir Islam. Orang yang lahir Islam tu apakah pasti dia mati dalam keadaan Islam? Dan orang yang lahir bukan Islam tu apakah memang pasti dia akan lahir, dia akan mati sebagai bukan Islam? Tengok penceramah tu asalnya dia tu agama Buddha, kemudian dia masuk Kristian, dan kemudian dia bertemu hidayah, masuk Islam. Jadi
alhamdulillah dia dah masuk Islam yang dulunya lahir sebagai bukan Islam. Okey. Dan hari ni ada orang yang lahir Islam yang perbuatannya itu seperti mana orang yang bukan Islam. Mempersenda-sendakan agama. Kan ada? Betul ada. Yang memohon untuk keluar daripada Islam. Daripada Islam pun ada. Pernah ada seorang sahabat cerita, dia pergilah ke kedai bulan Ramadan, operasi cegah orang yang tak berpuasa. Yang tak puasa tu. Habis nampak ada seorang ni makan kat kedai kan. Ni cerita bukan tahun ni lah kan. Ni tahun yang Tahun yang sudah. Tahun ni lah. kan PKP kan 2 kali lah kena. Dah letak puasa. Melanggar perintah PKP pun satu. Dia 2 kali saman lah tu. Baik. Jadi orang tanya minta IC makan. Dia kata bukan Islam kan. Sekali pun tengok IC Islam. Yes, Islam. Habis tanya kenapa dah jadi macam tu. Kenapa pakcik tak puasa? Aku dah murtad dia kata. Uish. Dahsyatnya ya Allah. Punya orang kata apa, demi nafsu demi nafsu nak makan je. Tapi pada hukumnya, walaupun dah tidak disabitkan pada mahkamah, apa yang telah diajarkan oleh para ulama, orang yang melapaskan kalimah kufur dalam keadaan itu, dia tak ada ancaman. Bukan ada orang datang bawa senapang besar nak menggugat akidah dia, ambil nyawa dia ke, gugat nyawa dia sehingga dia terpaksa melapaskan kalimah kufur. Tapi ni datang daripada dia sendiri dalam keadaan yang tidak ada apa-apa ancaman. Jadi dia telah hukumnya itu dia keluar daripada Islam. Maksud sebab dia dah lafaz. Jadi lafaz tu memang kira macam dia bab nikah kahwin lah, bab cerai kan. Apabila dia lafaz dalam keadaan sedar, bermaksud benda tu terjadi Betul. Jadi kembali pada yang simpulan ini, kita lihat tengok bagaimana bila dia dalam IC-nya tulis Islam, dapatlah kita fahami bahawa dia lahir dalam keluarga Islam. Ya, betul. Jadi tapi dia tak menghayati lah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita di mana? Saya di mana? Itu yang kadang-kadang saya suka apabila melihat jemaah tabligh ni. Bila ditanya, ada orang tanya, kenapa ada satu, ialah macam dalam siri mengata apa, persinggahan dia, rumah ke rumah kan. Ada yang rumah ni dia tanya, kenapa kau tak pergi ke rumah yang bukan Islam? Kenapa kau pergi dakwah rumah yang orang Islam ni? Jawapan dia senang je. Adakah kita benar-benar Islam? Terus senyap. Sebab apa, bila kita tengok, kalau macam contohlah macam usaha dakwah oleh jemaah tabligh ni mengajak masing-masing ke masjid. Dia bawa ke masjid kan. Tapi bila sampainya satu ketika, bila macam Ustaz Hashimi cerita tadi, sampai mengaku murtad tu, na'udzubillah lah. Yalah, semoga Allah selamatkan kita. Yalah, betul. Jadi iman yang ada pada diri kita ni, kita perlu jaga. Betul. Ni kita ni time bulan Ramadan. Puasa tak puasa kita. Tapi kita tanya diri kita. Yang ada lagi satu pada minggu lepas yang banyak kita perbincangkan minggu lepas adalah puasa tapi dapat penatnya. Dapat lapar dan dahaga kan. Jadi itulah ada sebersikit untuk ni. Jadi kita break sekejap untuk kita pendengarkan sebuah lagu yang untuk pendengaran anda, para jemaah yang para jemaah. Jadi kita bersama dengan Ustaz Hashimi Rafsanjani. Selepas ni kita akan tanya apa bukti syukur kita pada Allah dan apa yang kita dapat bila kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita akan bersambung selepas ini, selepas lagu yang mana kita akan turut bersama. Dan terima kasih juga kepada Imam Adil, Imam Abdul Manap kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Siti Nurhafizah Zakaria, Nat Ira pun ada, Syaril Sam Zainal pun ada, Alhamdulillah. Ruby B pun ada, Waalaikumsalam. Wibi Long Long, Kamariah, Mamat, Tun Zahra, Hashimah, ramai petang ni. Sulaiman Osman pun ada, Zailan, Cikgu Zailan, Mak Yusof, Olive House Jasin. Ini Olive House Jasin ni partner Masjid Al-Ghafar ni. Betul, minyak zaitun. Siapa nak dapatkan minyak zaitun boleh berurusan dengan Olive House Jasin, boleh PM dia. Amy Juliana Musa, kemudian siapa lagi? Ramai lagi ni. Adila Haji Samsir pun ada. Dan seterusnya Muhammad Nazri Bronas. Muhammad Nazri Bronas ini antara orang kuat kita ni, yang selalu menyokong Jasin Daily. Dan juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan juga pendengar-pendengar. Okey, Muhammad Izzuan Suludin, salam pada kru. Alhamdulillah. Jadi jazakallah khairan. Arif Aziz dari Australia, apa khabar Arif?
Jadi kita bersiaran dari konti Majlis Perbandaran Jasin Vista Alamanda untuk pendengaran kita dalam siri Ramadan Menjana Insan Bertakwa bersama Ustaz Hashimi Rafsanjani. Jadi kita mendengarkan sebuah lagu dari Ramli Sirap pula dah. Ramli Sarip untuk pendengaran kita. Sementara untuk selepas ini kita akan berjumpa dalam soalan-soalan yang seterusnya, bab syukur. Tajuk kita hari ini adalah bab syukur versus kufur. Andai ku tahu bila tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu bila tiba masaku, akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku menangis kata taubat padamu. Manusia yang takut neraka, namun aku juga tak layak di surga. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku menangis kata taubat padamu. Aku takut akan segala
Okey, itu dah tadi sebuah lagu yang ditujukan untuk anda dari dendangan cover by OJ Besut OJ Besut. Jadi kita terus bersama dengan Ustaz Hashimi Rafsanjani. Okey, tadi ni Arif Aziz ni. Arif Aziz ada tanya. Ni Arif salam, Arif kata salam Ustaz. Kenal lagi tak saya? Kita pernah mengajar sekali dekat rumah anak yatim Jasin. Ini Ustaz Hashimi boleh jawab. Disilakan Ustaz. Ustaz Hashimi, Ustaz Hashimi dah tengok dah tadi. Awak ni memang orang yang handsome. Jadi mungkin Ustaz Hashimi boleh jawab dulu Arif Aziz ni. Sebab apa, ni adalah salah seorang daripada kita punya networking di Australia Ustaz. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Arif Aziz ni tak silap saya ni orang Terentang kan. Anak Cikgu Fatimah. Kalau tak silap. Jadi Arif dia tengah online tu, dia tengah sedang menonton kita tu, insya-Allah dia boleh komen kat kita. Dia respon lah kan. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Salman Man, Kasturi Murali, Nozikri Zufri, ini sahabat saya, Muhammad Izwan Suludin. Muhammad Izwan Suludin pun sama. Terima kasih. Jadi kita teruskan dengan Ustaz Hashimi yang akan mengupas tentang tajuk kita hari ini, iaitu bab syukur versus bab kufur. Jadi tadi kita telah betul Ustaz Hashimi dah menceritakan sedikit dan menerangkan sedikit tentang apa itu syukur, apa itu kufur. Jadi kita nak tanya Ustaz tentang apakah bukti syukur kita kepada Allah. Macam mana kita nak kenal bukti syukur kita pada Allah Ta'ala. Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi bila kita nak menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ini juga adalah sifat yang ada pada setiap para rasul, para nabi, yang sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang banyak. Jadi di atas nikmat yang banyak Allah Taala berikan, walaupun para nabi, para rasul ni mereka telah datang kepada mereka pelbagai ujian. Betul. Jadi pelbagai rintangan yang menghalang mereka tetap bersyukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Jadi kalau kita lihat sifat ini, nak membuktikan seseorang itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dia bersyukur ataupun tidak, lihat bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia solat pada malam hari sehingga kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak. Jadi yang bengkak kaki ni, kalau kita tahu sifat solat Nabi solat malam ni, sebab apa? Sebab Nabi SAW berdiri lama, terlalu lama. Sebab dia baca surah Al-Baqarah itu hanya pada rakaat yang pertama. Surah Al-Baqarah tu maksudnya surah Al-Baqarah tu ada 3 juz lebih kurang ada 2 juz setengah. 3 juz. Jadi kalau katalah sekitar bacaan yang biasa mungkin dalam 2 jam contohnya, ataupun jadi bayangkan dia berdiri dalam keadaan yang terlalu lama sehingga bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ialah bila kalau kita tengoklah apa keadaannya macam tu, isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, kenapa yang engkau buat demikian kan? Padahal engkau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak boleh aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi SAW ibadahnya sungguh kuat. Kerana apa? Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini antara bukti apa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Selain itu, kita bersyukur, kita kongsikan nikmat kita kan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kau tunjukkan. Ini tunjukkan bukan menunjuk-nunjuk. Ya betul. Tu beza dia.
menunjukkan dengan menunjuk-nunjuk tu berbeza. Jadi kita orang yang apa tu Allah Taala kurniakan apa tu nikmat-nikmat, dia tak apa kalau dia duduk rumah yang baik, dia buat kenduri, jadi dia kongsi-kongsikan nikmat tu ada kereta yang baik, dia tumpangkan orang yang susah. Bukan kereta aku ni baik hanya untuk orang-orang yang kaya je, rakan-rakan niaga aku saja boleh naik. Ada saya pernah jumpa Ustaz, ada satu kumpulan ni, kalau tak silap Fazil Group dia memang ramai yang pakai kereta mewah. Kan, jadi dia bila tiba masa je, bila bulan Ramadan ni ramai anak-anak yatim dah tanya tau, bila kita nak naik kereta power tu dia kata. Jadi itu salah satu orang kata apa, tanda syukur lah. Betul dia kongsikan. Dia kongsikan bagus kan. Mungkin yang dikongsikan itu mereka yang mungkin tidak berpeluang. Ya betul. Tetapi telah mendapat juga peluang itu asbab daripada hidayah Allah Taala pada kita yang nak kongsikan kelebihan Allah Taala berikan kepada kita itu. Ya betul. Jadi itu antara salah satu contoh apa tu yang kita paling terbaik ialah Rasulullah sendirilah. Betul. Apabila Rasulullah sendiri yang telah dijaminkan syurga Allah Ta'ala pun masih lagi menunaikan solat, apatah lagi kita ni yang hamba Allah yang ya Allah tak tahulah bab dosa ni. Ustaz ditanya lah Ustaz kita ni orang kata apa, macam orang putih cakap layman lah, orang biasa-biasa ni kan. Sedangkan Rasulullah pun bersyukur tu dengan orang kata apa, dengan solatnya sampai bengkak kaki. Ustaz cakap tadi macam kita ni baru tarawih 8 rakaat nak mengeluh, jadi imam dekat rumah kan Ustaz. Ada, tapi bak kata orang contoh lah kadang-kadang macam saya tengok tadi Ustaz dah mengulaskan tentang bab syukur ni tadi. Maksudnya syukur ni dia ikut acuan kita lah, betul tak? Kalau kata kita lah fakir ni, tanda syukur kita, bukti syukur kita, ya Allah aku dapat makan hari ni kan. Jadi mungkin saya dapat kongsikan satu kawan saya di Taman Maju lah. Dia ni mualaf Ustaz. Dia ni mualaf. Jadi sekarang ni dia bila kita tanya macam mana perlu dibantu tak untuk yang kali ni, dia kata tak payah. Sebab apa? Saya telah dibantu dan saya tanda syukurnya saya dibantu, maka sekarang saya membantu. Tu kehebatannya. Nanti kalau Ustaz nak jumpa, saya boleh bawa jumpa. InsyaAllah. Dekat Taman Maju. Satu insan yang bagi saya cukup hebat. Dia bangkit daripada kesusahan dia, kepayahan dia, nama begitu. Dia sebagai seorang mualaf, seorang mualaf. Jadi kita kata satu yang hebat lah. Jadi orang kata apa, macam kalau orang kaya lah, tanda bersyukur dia, bukti bersyukur dia macam tadi lah Ustaz bawa kereta mewah, pada bawa tumpang macam kita lah. Kita belanja orang makan, kenduri. Macam PKP ni bagi beras kan. Itu sebagai contoh lah. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau bukti kufur lah macam mana Ustaz? Bukti kufur ialah dia bakhil. Bakhil. Tadi duit apa yang dia dapat tu diingat daripada ilmu dia sahaja, daripada kemampuan dia sahaja, dia terlupa yang Allah Taala berikan. Jadi dia jadilah orang yang bakhil, orang yang kedekut sehinggalah dia ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak mengeluarkan zakat. Sehingga kan mungkin pada dia itu sampai timbul perasaan ria ataupun perasaan yang sombong. Betul. Baik, itu orang-orang yang ciri-ciri orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz. Ni Arif Aziz tadi dia dah respon balik. Ya, saya dia terbaik, dia kata. Dia kata terbaik, insya-Allah nanti balik Malaysia kita jumpa. Tu dia Arif Aziz. Okey Ustaz, satu lagi perkara iaitu berkaitan dengan bab syukur ni kan, bab kufur kan. Bab kufur ni dia kadang-kadang dalam dunia media sosial ni nampak macam very simple lah Ustaz. Kadang-kadang kita nak kata macam mana yang saya dengan ini saya bagi 100 kampit beras untuk rakyat untuk kampung A contoh kan. Adakah dia ada banyak penilaian kat situ? Jadi sekarang ni Arif Aziz ada soalan Ustaz. Saya ada soalan Ustaz. Adakah betul jika kita hanya duduk di level yang sama, tak ada kemajuan dalam hidup dan hanya beri alasan syukur je lah apa yang ada? Maksudnya betul, adakah betul jika kita hanya duduk? Maksudnya ni konsep
rezeki secupak tak akan jadi segantang. Maksudnya yang Arif Aziz tadi kata, maksudnya betul ke kalau kata kita maksudnya betul? Jika kita hanya duduk level yang sama, tak ada perubahan apa-apa, tak ada kemajuan dalam hidup dan hanya beri alasan, syukur je lah apa yang ada. Jadi ambil mudah. Okey, apa komen Ustaz? Betul ke ni? Okay. Ini soalan dia bagus ke ni? Baik. Jadi yang pertama berkaitan dengan soalan ni lah kan. Yang cikgu nak cakap tadi mungkin nak cerita pasal riak ke apa betul kan. Betul. Okey, kita simpan dulu sebab ada soalan dekat komen ni. Okay. Kita tumpukan pada soalan Arif Aziz sebab seorang daripada Australia ni. Australia. Tapi nasiblah bahasa kebangsaan kita kan. Betul. Kalau bahasa kebangsaan sana habislah tak dapat nak jawab. Tak apa, saya boleh terjemahkan. Oh, masya-Allah. Okey. Jadi apakah yang dinamakan syukur kan? Alasan dia bersyukur dengan apa sahaja yang ada dan dia tak dapat duduk di takuk yang sama ataupun level yang sama. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang silap kerana Islam ni agama maju. Islam agama cemerlang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takkan ubah nasib suatu kaum sehingga dia mengubah nasib dia sendiri. Jadi dan Islam suruh kita bekerja. Islam suruh kita rajin. Jadi yang disebutkan tentang syukur ni pada perasaan Ya, betul. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita melakukan apa dengan usaha-usaha yang banyak, maka Allah Ta'ala berikan kita rezeki. Maka rezeki itu yang kita syukuri. Kerana ada orang dia bisnes 2-3 hari untungnya juta-juta. Juta-juta kan. Ada orang yang berniaga bukan main lagi, masuk Facebook lah, masuk apa, seorang pun tak beli. Jadi dia kena fikir. Dia kena fikir, dia kena bangkit. Ada cabaran tu itu cabaran ni. Jadi masing-masing Ustaz. Masing-masing rezeki masing-masing. Jadi kita kena ingat slogan yang sering kita bacakan dalam doa kita, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami berikanlah kami kejayaan dunia. Dan wafil akhirati hasanah, dan di akhirat sana pun nak hasanah, nak kebaikan, nak kejayaan. Dan kita nak selamat waqina azabannar, nak selamat daripada azab api neraka. Jadi dalam doa ni, dan disebutkan doa ni dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran, bahawa kita nak kejayaan ni bukan sahaja setakat dunia. Betul. Dan bukan sahaja akhirat saja, tetapi dua-dua. Tapi kalau ada orang tanya, Ustaz, akhirat dengan dunia nak pilih mana? Kita kena jawab akhirat. Kerana Allah Ta'ala sebutkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Apa yang maksud saya nak sampai kat sini? Contohlah nak kaya punya pasal terpaksa menipu. Sampai sepadan tu kita tak boleh gila. Tak boleh ikut lah, tak boleh ikut. Nak kaya punya pasal jual barang, jual barang haram. Jual barang haram. Ataupun main nombor ekor. Kan? Tikam loteri. Ada orang cakap dengan saya, Ustaz, untung Ustaz main nombor ekor, beli RM10 dapat RM200,000. Saya pun rasa tercabar juga kan. Waduh, penat aku kerja kan, siang malam pagi petang kan. Jadi yang dia ni sekali strike sebut kan. Strike je. Jadi dapat RM200,000. Tapi kita bukan nak kata ini rezeki masing-masing. Tak, kita tak kata begitu kan. Kita kata selagi mana usaha yang betul, alhamdulillah teruskan. Dan sampai sempadan nak kaya terpaksa buat benda yang haram, itu kita tak boleh terima. Jadi kita usaha, kita syukur. Dan sebenarnya mungkin ada orang dah berusaha, dia tak berjaya. Mungkin usahanya itu tidak betul, tidak tepat dengan cara yang sepatutnya. Dan dari segi pada peribadi kita, ada orang dia berdoa nak kaya, nak pakai Mercedes, siap sebut nama model apa. Siap nombor siri sikit. Tak yalah, memang pelampau berdoa kan. Baik, tak apalah, dia nak, itu harapan dia. Tiap hari tengok mudah dok mai Carly apa semua. Sekali apa tu tak dapat bertahun-tahun dah bertukar model 5-6 kali dah tak dapat juga beli. Jadi mungkin pada peribadi orang itu, contohlah pada diri saya, mungkin selesa untuk kita katakan, ya Allah, Engkau berikan aku apa yang baik untuk aku. Jangan kau berikan apa yang buruk untuk diriku. Barangkali kalau dia jadi orang yang hebat, kereta mewah, rumah besar, mungkin akhirnya yang kita tak tahu tadi, dia jadi orang yang tidak baik, yang terlupa. Orang jadi apa tu, daripada syukur kepada kufur.
Yelah macam kita nampak ada orang dia tulis cek 350,000 derma. Nak derma. Kita pun kata untung Tan Sri Tan Sri sekali derma 350,000. Saya tak nak derma RM3.50 pun. Yang 50 sen tu masuk balik 50 sebab di sini okey RM3 je lah. Itu pun koyak. Yang gambar agung dah tak ada lah kan. Okey contohnya kan. Cumanya belum tentu untung pada dia dapat kawal diri dia. Harta tu tak menguasai diri dia. Mungkin pada kita silat-silat hari bulan lagi pada miskin dulu bagi RM3 dah kaya RM3 tu sayang sangat. Betul. Kita tak tahu. Jadi berbalik pada soalan tadi, kalau kita dan satu lagi pepatah yang baik orang yang maju itu orang yang sentiasa mencipta kemajuan, kejayaan. Betul. Kalaulah tiap-tiap hari canang kejayaan yang 20 tahun dulu, kejayaan yang 20 tahun dulu tak valid dah sekarang. Betul. Dah tak laku dah sekarang. Dia kita kena move on. Budak-budak sekarang kita kena move on. Betul. Contohnya kita dah dapat buat kuliah di Konti pada tahun ini. Betul. Mungkin akan datang kita buat di jalan-jalan pula. Street betul, street dakwah pula kan. Mungkin kita buat lepas tu kita ada temu ramah orang ke. Lepas tu tiba-tiba live dekat tengah roundabout Jasin kan. Lebih-lebih lagi roundabout Tengkolok kan. Dia impossible that possible. Kan? So Aizan dah senyum. Kan kita duduk situ betul. Contohnya kita kena kreatif contohnya kan. Dulu orang ada siapa sangka kat masjid menyediakan gerobok rezeki. Siapa-siapa yang nak ambil hanya semudah menulis nama. Betul. Dia tampal lagi kan. Tampal lagi dekat gerobok tu, ambillah dengan senyuman. Bayangkan nak ambil senyum lagi. Kan. Punya belakang tu ada CCTV. Lepas tu tapi nak ceritakan bahawa itu kejayaan yang ada. Betul. Tapi orang, contohnya orang masjid lah, saya cerita pada kami lah, diri saya sendiri. Kejayaan tu mungkin kita dah tak, itu dah buat 2 tahun lepas contohnya. Betul. Jadi tahun ni nak cerita lagi modal tu dah basi lah kan. Jadi carilah kejayaan lain. Dia kata orang kata apa, masa tu terus berubah kan. Mungkin sekarang ni ada bantuan transfer terus masuk akaun. Dia macam sekarang ni yang saya nampak Ustaz kan. Ada yang macam masjid kan. Dia communicate dengan farma. Dia dah tahu dah orang ni terputus bekalan, orang ni dah bagi alamat dengan GPS ni apa semua kan. Jadi masjid transfer duit pada farma terus hantar ke rumah. Oh, itu canggih tak payah pergi masjid lagi. Tak payah pergi masjid dah. Tak payah pergi masjid dah. Sebab saya ada jumpa Ustaz. Saya ada jumpa. Ini rakan-rakan geng masjid yang membantu, maksudnya kan waktu PKP ni. Ada yang mungkin terputus bekalan. Contoh mungkin dulu dia orang hebat, ada bisnes yang hebat, tapi bila PKP ni dia langsung tak ada. Tak ada pendapatan. Betul, kita kena fikir juga kan. Jadi masa tu orang ni pun WhatsApp pada pengurusi masjid forward pada farma terus hantar ke rumah. Jadi tak nampak siapa yang itu pun antara ciri-ciri yang menyembunyikan kebaikan. Betul. Bagus juga. Okey, jadi terima kasih Ustaz Ahmad Fahim Rabbani. Ni sahabat saya juga ni. Suhaji Noh, Salam Ramadan. Okey, Arif Aziz terus bersama dengan kita. Dan juga rakan-rakan yang lain. Muhammad Zulfadli pun ada, Nur Syahidah Shah, okey, Syamsul Azri pun ada. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita. Kita bersiaran dari Vista Alamanda, Majlis Perbandaran Jasin, yang mana kita dalam seri Ihya Ramadan kita dengan tajuk program penghayatan Ramadan, iaitu dengan tajuk kita Ramadan Menjadi Insan Bertakwa, dan kita bercakap tentang bab syukur dan kufur pada hari ini bersama dengan Ustaz Hashimi Rafsanjani. Jadi Ustaz, kita akan dengar satu lagu daripada kumpulan Ekspedisi pula. Iaitu tajuk dia Hentian ini, yang mana hentian ini kita lebih kepada kita berhenti sekejap. Dan sebenarnya hentian ini saya suka sebenarnya kumpulan Ekspedisi ini sebab dia banyak-banyak lirik yang yang banyak lirik yang lirik yang merusakan dakwah. Okey, Arif Aziz kata thanks for your answer Ustaz and Jasin Daily. Okeylah, saya nak sedia buka puasa kat sini 5.30 dah buka. Oh, sana 5.30. Ke kita nak buka ikut waktu Australia? Kena pergi sana kot. Kita kena pergi sana. Okey, Arif Aziz, bye semua. Okey, Arif Aziz tolong komen sikit apa menu berbuka hari ni, sebab dia ni rajin masak Ustaz. Dia ni rajin masak. Tapi yang best tu dia rajin bawa barang daripada Malaysia.
hantar ke sana. Dah macam dekat kampung je, buat gendang lah apa benda. Okey, jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita. Jadi kita berhenti sebentar. Selepas ini kita akan tanya apa yang kita dapat bila bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini juga macam tadi yang disebutkan oleh Ustaz Hashimi tadi, bab apa tu, kalau kita tak bersyukur maksudnya kita kufur. Jadi dia punya lapisan tu sangat nipis. Jadi kita akan tengok apakah selepas ini. Jadi kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan daripada OJ Besut sekali lagi. OJ Besut bersama kita pada petang ni. OJ Besut bersama dengan kita pada petang ini. Roger untuk pendengaran anda.
Okey, itu tadi sebuah lagu daripada OJ Besut OJ Besut bersama dengan kita hari ni OJ Besut sebab dia untuk cover lagu. Memang terima kasih kepada Bocam Klubi, terima kasih kepada Arif Aziz, terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan kita di Jasin Daily, yang mana kita terus bersiaran dari Vista Alamanda, Majlis Perbendaharaan Jasin, bersama dengan saudara menemani saya sekarang ni ialah Saudara Faizal, Saudara Suhaizan Haji Noh, dan juga bersama dengan tetamu Ustaz Hashimi Rafsanjani dari Masjid Al-Ghafar Jasin. Dan untuk makluman, program penghayatan Ramadan ini adalah anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Jasin bersama dengan Persatuan Pancawarisan Melaka serta Masjid Al-Ghafar Jasin, dengan kerjasama Pejabat Parlimen Jasin, Majlis Perbendaharaan Jasin dan juga kami di Jasin Daily. Jadi Ustaz, kita tadi dah bercerita tentang bab syukur, bab kufur, kemudian ada bukti-pembuktian syukur dan pembuktian kufur. Maksudnya kalau tak ada bukti syukur, maka dia boleh ke arah kufur. Betul Ustaz Ya. Jadi sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu nak mohon Ustaz, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat bila kita bersyukur kepada Allah Taala? Ni kadang-kadang soalan ni macam what you get after what you give you get back kan. Lebih kurang macam itulah. Apa yang kau buat, apa yang kau dapat. Itu dia. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, manusia ni kalau tak ada ganjaran, dia pun tak berapa sungguh lah kan. Seperti mana kita solat, macam kita budak-budak, anak-anak kita puasa dapat duit kan. Jadi kalau kita bersolat berjemaah dapat 27 kali ganda lebih daripada solat sendirian. Jadi perkara-perkara tu, bonus-bonus tu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, berikan, ganjarkan kepada kita supaya kita ni gairah rasa nak buat. Ya, dan betul. begitulah juga apa yang kita dapat kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita dapat, dapat tambah lagi nikmat. Ya, betul. Ini seperti mana yang disebutkan di dalam surah Ibrahim. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya kita bersyukur, kerana kalau orang yang bersyukur itu maka akan ditambahkan nikmatnya kan. Maksudnya ditambahkan lagi hartanya. Betul. Ditambahkan lagi kebahagiaannya kan. Ya. Jadi ayat ni pun rasanya ramai orang hafaz kan. Ya. Kadang saya tengok ada YB pun biasa cakap kan, syukur-syukur ni kan. Dia pun baca ayat Quran ni. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita seperti mana kita sebutkan tadi, dengan lisan, hati, dengan panca inderanya itu taat patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan tambah dengan nikmat-nikmatnya. Jadi tambah nikmat tu, jadi jangan kita kata aku dah sedekah 100 tak dapat pun, tambah lagi kurang lagi dia pula buat kira-kira. Dia pula buat kira-kira. Dah masuk buku pula. Maksudnya jangan buat kerja Tuhan kan. Jadi ini saya suka untuk kita ingatkan, yang Allah Ta'ala tambahkan nikmat tu luas kan. Ya, betul. Bayangkan hari ni kalau kita dapat gaji, dapat berapa ribu, 4,000 kan. Cikgu mungkin banyak lagi kan. Contoh kan. Jadi bila dalam keadaan itu dapat je gaji, macam-macam tempat boleh pergi kan. Anda kata kau demam, berapa hari ni, berapa dah duit hilang situ. Jadi nikmat sihat barangkali, nikmat bahagia anak-anak yang menjadi kan. Jadi ini antara salah satu nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebutkan bila tambah nikmat ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmat. Ini kita yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, kalau kita tak syukur pada Allah Taala, kalau kita kufur, sesungguhnya nantikanlah inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku, yakni azab Allah Subhanahu Wa Taala
amatlah pedih. Jadi kita dalam hal ini kita kena ingatlah bahawa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan bila sebutkan tentang syukur ni juga, dia adalah satu ibadah. Maksudnya bila dah bersyukur ni dapat pahala kan. So Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatkan kepada kamu. Jadi kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan ingat kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya bersyukurlah kamu kepadaku, ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah engkau ingkar. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah ibadah untuk kita kalau kita turuti. Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang telah aku berikan, rezeki-rezeki yang baik yang telah aku berikan, dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kamu menyembah. Jadi ibadah dan syukur ni memang dia adalah sekali lah. Ya, betul. Jadi kalau nak sebutkan dia orang beriman, mestilah dia orang bersyukur. Sepatutnya begitu. Sebab dia mesti beriringan. Sebab apa? Bila sebutkan sebenar-benar tanda seseorang itu menyembah Allah Ta'ala, ya, betul, dengan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, setelah dia makan yang baik-baik yang Allah Ta'ala sediakan. Kan sebut tentang makanan ni, satu ayat dalam surah Yasin ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di antara tanda kebesaran Allah, Allah Taala jadikan bumi ni yang asalnya tandus itu dengan kehijauan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijiran, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa tumbuh-tumbuhan yang Allah Taala jadikan itu bukanlah boleh dibuat dengan tangan kita sendiri. Betul. Kita ni boleh ambil beras, masak, jadi tom yam, jadi nasi goreng, jadi nasi paprik kapur ke. Ustaz teringat Tom Yam Arif Aziz ni. Kan sebut Tom Yam. Contohlah kan, nak buat nasi dengan tom yam ke contoh kan. Arif punya menu tadi. Jadi itu kita punya skill yang boleh. Tapi nak buat nasi tu tak boleh. Nak buat beras tu tak boleh. Betul. Apatah lagi nak buat padi, nak buat rumput, nak buat tanah. Kita tidak mampu. Jadi Allah Ta'ala bagi kita nikmat, hendaklah kita kenang. Jadi bila Allah Ta'ala sebutkan tadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala supaya kita dapat berfikir. Bila kita berfikir, kita dapat melaksanakan kita akan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebabkan kita mengambil nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu dan kita kembalikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey Ustaz, bab berfikir ni pun sebenarnya banyak tempat dalam Al-Quran Allah sebut kan. Bab berfikir ni betul, dan ada yang menterjemahkan ya ayyuhallazina amanu tu pun mereka yang beriman juga adalah golongan orang yang berfikir, betul? Jadi maksudnya sekarang macam contohlah bila Ustaz kata bab bersyukur ni, bila Ustaz sebut tadi bab beras tu, nak buat beras tu je, kita rasa sangat kecil lah. Betul. Kita ni sangat kecil tu. Kita rasa kita ni terlalu kerdil. Apa yang Allah dah jadikan sebagai contoh lah, bila kita tengok macam keadaan sekarang ni COVID-19 Bila COVID-19 ni masing-masing benda tak nampak. Betul. Lepas tu daripada mata kasar tak nampak, tapi boleh membunuh orang. Jadi di situlah diminta kita bersyukur dan bersyukur tu dengan cara kita ambil langkah-langkah keselamatan, penjarakan sosial, sanitizer, cuci tangan kan. Jadi orang kata ini antara yang dikupas oleh Ustaz lah. Maksudnya apa yang kita dapat bila bersyukur ialah nikmat dia. Mungkin dalam bentuk yang berbeza-beza, Ustaz. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita tengok macam contohlah kita ada satu macam contoh, kita ambil model kita lah yang terkini lah, Abid Liu lah. Bagi saya Abid Liu tu seorang yang mu'alaf kan. Tapi orang kata rezeki dia Allah bagi apabila dia melakukan kebaikan. Betul itu sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Tapi ada satu bahagian pula, ada orang mungkin dia sentiasa mendoakan, dia tak mampu nak bagi harta, Ustaz. Tapi dia dapat, aku tak mampu ni, aku mendoakan orang lain. Macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz lah?
Okey, bab nak bantu ataupun berikan pada orang lain ni, yalah kata-kata yang baik juga adalah sedekah kan. Sedekah ya. Bahkan kalau sebutkan tadi berkaitan dengan doa tadi, kita lebih baik kita doakan dalam keadaan orang tu tak tahu kan. Ya betul. Kan kalau kata tadi contoh Ustaz Ibid kan. Jadi apa yang Ustaz Ibid pernah ceritakan, guru-guru dia pernah jumpa di Masjid Seri Petaling. Di antara guru dia tu menangis doakan dia, subhanallah. Itu antara keterikatan lah. Yalah betul. Bagaimana guru dengan murid. Begitulah kita dengan orang lain. Ya betul. Kita dengan adik-beradik kita. Mungkin apa salahnya kan. Kalau kata yelah cikgu lagi kenal apa Tuan Haji Baharudin kan. Dia kata dia ni cikgu cemerlang kan. Jadi dia kata pernah tak kita cikgu-cikgu ni bangun tengah malam doakan anak murid kita ni, kenapa dia ni tak lepas, kenapa dia ni akhlak buruk. Sebab apa, bila kita doakan kepada orang, lebih laju doa yang seumpama itu datang pada kita. Jadi kadang-kadang kita ni kita tengok kan, ni musim-musim apa hujan panas kan. Ya betul. Kadang saya dan saya yakinlah ramai juga yang akan tersentuh hati bila nampak ada orang naik motor suami isteri, dekat tengah-tengah dia tu bukan ada makanan kan, bukan ada orang barang, tetapi ada budak kecil. Ya Allah, kita kalau kata bayang letakkan tempat tu pada diri keluarga kita. Ya betul. Aku tak sanggup lah ya Allah nak bawa anak aku naik motor hujan panas macam ni. Jadi apa salahnya ya Allah, kita doa walaupun tak angkat tangan. Kita nak angkat tangan takut hijau pula traffic light. Kan tak sempat lah buka throttle. Panjang pula doa kita kan. Kita doa dalam hati kita dalam keadaan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku lihat sepulan ni kau berikanlah murahkan rezeki dia ya Allah, supaya ada kenderaan yang baik. Murahkan rezeki dia. Jadi kita boleh banyak doakan orang ni, bertalu-talu doa datang yang baik kepada kita kan. Ya betul. Jadi ini perasaan yang baik, hati baik yang perlu ada pada diri kita. Jadi mudah-mudahanlah dengan kita bersyukur juga pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga nak juga orang lain juga dapat benda yang sama kan. Jadi itu pun tanda bersyukur Ustaz. Betul, kita tak mendoakan. Kita tak nak SMS kan. SMS tu apa tu, bila orang senang, dia susah bila orang senang dia pula susah masuk ICU siap. Nampak lagi senang dia ni. Susahnya hati aku, sakitnya hati aku kan. Tapi dia suka bila orang susah. Ini kita tak nak Itu PhD ataupun hasad dengki yang diterjemahkan melalui SMS betul. Okey Ustaz, jadi bersama dengan kita ni ialah Bocang Kerubi dan juga Ida Bongsu. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung rancangan rasanya. Jadi sepatah dua kata untuk Ustaz Hashimi untuk ulasan pada hari ini bab syukur dan bab kufur yang kita dah ceritakan tadi. Baik. Jadi dipersilakan Ustaz. Baik, pada akhirnya sebagai kesimpulan kita lah pada hari ini, pertama sekali saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hati kita, pada mulut kita sentiasa memuji Allah Taala banyak-banyak siang dan malam, dan jugalah tubuh badan kita dengan kepatuhan dan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi nikmat yang diberikan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kita petunjuk. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada orang yang bersyukur itu dengan nikmat, iaitu nikmat pada pengakhirannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas dunia ditambah nikmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia orang-orang yang bersyukur itu nikmat di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ni kira habislah kan. Cuma saya nak sebutlah mungkin perkara ni nanti brother Suhaizan kita, Abang Suhaizan sebab Australia tadi kan. Australia mungkin dia boleh ambil, boleh sebarkan perkara ni. Sebab saya tengok sekarang ni kan ada jabatan netizen kan. Jabatan netizen masya-Allah. Makcik Bawang Enterprise. Masya-Allah, macam-macam macam-macam ada. Ya betul. Cuma saya tengok baru-baru ni adalah beberapa perkara yang berlaku dalam negara kita, di tempat kita yang kurang sihat lah, khususnya di dalam dunia internet je. Betul. Iaitu antaranya adalah perkauman ni. Bab kutuk mengutuk ni bab kutuk mengutuk. Yang pertama sekali,
saya nak sebutkan bahawa Nabi SAW ini Sallallahu diutuskan alaihi wasallam. untuk rahmatan lil alamin, Rahmatan. untuk rahmat untuk sekalian alam. Dan kita sayang Nabi, kita bersyahadah kepada Nabi SAW, padahal Nabi SAW itu adalah orang Arab. Maksudnya kita orang Melayu, tapi kenapa kita boleh terima? Kita terima atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasul yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia bukan sama bangsa dengan kita, Ya betul. bukan sama bahasa dengan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni jadikan kita bermula daripada moyang kita yang pertama, iaitu Adam alaihissalam. Ini sebutkan dalam Al-Quran, tidak ada orang Islam yang boleh memungkirinya. Bahkan ada antaranya ajaran Kristian juga beranggapan mempercayai perkara yang sama. Cuma adalah kisah yang berbeza. Itu beza antara kita dengan mereka. Ya betul. Cuma itu permulaan kita. Yang putih ke yang hitam ke, itu permulaan permulaan kita. Dan saya rasa perjuangan membawa semangat perkauman ini tidak akan membawa ke mana-mana. Ya betul. Jadi kalau kata orang itu bersalah, bukan bangsanya keseluruhan bersalah. Ya betul. Jadi saya ingatkan diri saya, jaga lisan kita, jaga tutur kata kita. Kita tak boleh kata ini India tak guna, ini Melayu pemalas, ini Melayu tak cerdik, ini Cina begini. Bila kita sebut nama bangsa orang, tak ada, memanglah siapa yang tak sayang bangsa sendiri. Jadi orang akan marah. Begitulah juga kita dengan adab kita dengan orang bukan Islam. Kita tidak boleh mencerca agama orang lain kerana mereka akan mengutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi perkara yang seperti ini, jangan kita, walaupun kita diejek seperti mana hebat sekalipun, jangan kita membalas dengan perkataan yang buruk. Ya, kita betul. mengaitkan dengan bangsa-bangsa orang tertentu dan sebagainya. Jadi kita ni alhamdulillah, saya pergi ke Singapura, jumpa dengan seorang jemaah di masjid di sana. Dah almarhum. Orang di sana beri dia gelaran Guru Yahya. Guru Yahya. Guru Yahya. Macam dalam filem tu ke Guru Yahya? Itu Allah Alam, filem apa saya tak tahu. Cuma si Pulan ni almarhum ini, saya tengok muka dia. Dia muka dia macam mata dia macam orang Cina, macam sipet kan, hidung mencung macam ada kecukan Arab. Cuma dia cakap dengan saya, ini negara kita, orang Melayu ni, dia kata orang Melayu ni sungguh baik hati, sungguh santun. Dia kata apa? Cuba tengok dekat India, ada orang Cina tak, dia kata. Cuba pergi dekat Cina, orang India ada tak? Tapi dekat Malaysia tengok, yang tak buat yang jauh tu dapat dekat. Sebab apa? Santunnya, moleknya, budi pekerja orang Melayu. Yalah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita ni dah duduk dalam keluarga yang namanya Malaysia kan. Jadi kita ni kenalah mengikat kasih sayang. Secara mengikat kasih sayang tu yang win tu. Mengikat kasih sayang sesama manusia. Walaupun kita tak bersaudara atas nama agama, tetapi kita bersaudara atas nama kemanusiaan. Dan saya nak sebut juga antara yang top juga masalah dalam hal perkauman ini adalah isu Rohingya kan? Ya betul. Saya pun takut juga saya sebut tentang hal ni, nampak sangat Rohingya Ustaz Syimi ni kan. Macam kata backup tak pasal. Biarlah dia kata backup ke apa ke. Saya nak sebutkan bahawa kalaulah si Pulan tu seorang dua yang salah nama Rohingya daripada keturunan itu, dia yang bersalah. Yalah. Dan kita tidak boleh pukul burung, dan siapa yang bersalah tu perlu diambil tindakan. Dan kita juga kena tahu juga kesilapan kita orang-orang zaman dahulu dan saya ni bercakap, memang saya ada keturunan India kan, di sebelah ayah saya. Kita juga kena insafi juga apa yang telah kita lakukan. Mungkin pada waktu kecil kita, dulu ada orang suka panggil orang keling. Saya rasa saya jarang kena lah kan. Cuma ada juga pengalaman orang yang pernah cerita kat saya. Subhanallah, dia pergi ke masjid, dia kata, Ustaz, saya nak bantu Ustaz. Sebab apa? Dia rasa waktu dia kerja itu dia ditindas. Anak-anak dia yang berjaya tidak dapat bantuan kerana dia merasakan perkauman itu antara penyebab. Walaupun dia seorang Muslim. Yalah betul. Dia azan dekat masjid, ada orang kata dia azan pelat. Dia begini, dia pernah cerita kat saya. Jadi semangat dia tu nak membantu. Saya pun tak, orang kata tak ada nak sebutkan pada
pakcik, tak apalah itu yang dulu, jangan dia kenang-kenang. Yalah. Tetapi dia terkesan perkara itu dalam diri dia. Jadi maksudnya kedua-dua orang, tak ada siapa pun yang boleh melakukan perkara ini. Betul. Ini satu perkara. Dan kita kena ingat ni bulan baik, hari yang baik, kan? Jangan kita lakukan perbuatan dosa ini. Dan kita sayang bangsa kita itu adalah perlu, adalah patut. Orang Melayu dia sayang orang Melayu, dia sayang warisan dia sayang silatnya, dia sayang baju Melayunya. Itu patut. Tetapi dia tidak patut membenci orang lain. Begitulah juga bangsa-bangsa yang lain. Sebab saya tengok sebelum ni yang Jekyll kan. Yalah dia Muslim, lepas ni nak boikot Maidin pula kan. Yalah memanglah dia tak sama dengan, dan sebenarnya takrif bangsa ni pun satu takrif yang luas. Saya dulu belajar di Jordan. Satu hari guru saya kata, Hashimi, anta Arabi. Anta Arabi. Dia kata engkau orang Arab. Arabi tu orang Arab tapi Badui kan. Tapi saya ni bila sebut Arabi tu lain sikit. Dia ada up sikit. Up sikit lah kan. Mudah-mudahan lah kan. Jadi dia kata sebab apa pula, saya pun terpinga-pinga pula, sebab apa saya ni orang Arab pula kan. Dia kata antara takrif orang Arab itu adalah orang yang bercakap Arab. Hari ni kau cakap Arab, jadi engkau sudah orang Arab. Dia sukalah panggil Hashimi kan. Hashimi. Saya teringatlah dia kan. Semoga Allah Ta'ala rahmat dia kan, berkat dia. Ya betul. Jadi itu takrif bangsa kan. Jadi sebagai kita nak murnikan juga kan. Kalau kata pernah dulu saya ditanya di sekolah kan, apakah ayah saya tu IC-nya itu biru ke IC-nya merah kan. Mungkin dia nak tahu di sejarah saya kan, unik kan, orang lain tak ada. Betul. Jadi saya pun cuba mengkaji lah kan. Atuk saya ni sendiri, dia ni adalah orang India Muslim lah. India Muslim. Dulu ni dia belum Islam, alhamdulillah hidayah Allah, dia masuk Islam. Betul. Dan dia ni mungkin orang yang datang ialah mestilah datang daripada negara India yang dibawa oleh British mungkin. Dan kenapa dalam IC saya ayah dituliskan Melayu juga? Kan? Kenapa dia tulis Melayu? Sebab apa? Atuk saya ni di Islam sebelum merdeka lagi. Kan? Jadi ada juga orang Cina, mukanya macam Cina tapi dia pun Melayu juga. Atuk aku dulu, moyang aku dulu Cina. Habis sebab apa dalam IC tulis Melayu? Sebab ialah Melayu, Islam tu Melayu pada takrifan dahulu lah. Sekarang ni kalau ada orang yang masuk Islam, dia akan kekal, hanya yang berubah agama sahaja kan. Nak beli rumah pun tak dapat kota punya putra. Tapi sebab saya, keturunan saya lama dah masuk Islam tu, adalah untung sikit lah, mudah-mudahan kan. Jadi nak sebutkan tak ada kesudahannya kalau kita bercerita tentang perkauman ni. Jadi kita ni dari satu semangat Ramadan ni kan. Perasan tak kita kalau kita baca surat khabar, dia akan tunjukkan persiapan Ramadan di seluruh dunia. Ya betul. Jadi Islam ni memang telah terbukti merentasi sepadan bahasa, bangsa. Ya betul. Jadi kita dia macam mana Ustaz? Dia macam balik kepada yang asal tadi. Maksudnya bagaimana hijrah Rasulullah ke Madinah. Itu adalah satu clue lah. Yang saya nampak lah. Sebagai contoh daripada Mekah, Rasulullah berpindah daripada Mekah. Itu hikmah yang ni mungkin saya dapat kongsikan bersama audiens, iaitu dari terjemahan. Maksudnya Rasulullah tanah tumpah lahir dia ialah Mekah. Betul berhijrah ke Madinah, menjadi ketua di Madinah. Itu yang biasanya berlaku dalam masyarakat kita. Nanti dia jadi ketua, tak boleh dia orang luar. Itu satu. Ni bab asabiah ni pun boleh tahan juga ni orang kita ni kan. Okey. Kemudian yang keduanya, apabila sampai di Madinah, tidak semua di Madinah tu Islam sebenarnya. Betul. Dan ada banyak kabilah dan juga banyak banyak bangsa kan. Jadi dekat situ bagaimana yang dikatakan Rasulullah tu sebutkan rahmatan lil alamin. Maksudnya kita maksudnya kita ni tidak Allah jadikan lelaki perempuan berbangsa-bangsa disebabkan apa? Disebabkan supaya kita dapat berfikir. Itulah sebagai contohnya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi maksudnya bila kita saling menghormati, itu adalah salah satu tanda syukur juga. Betul tak? Boleh tak Ustaz? Saya setuju. Jadi orang kata menghayati betul. Ada macam contohlah, kawan saya pernah buat lawak tu Ustaz. Dia kata aku bini pertama aku Melayu, bini kedua aku mungkin India, bini ketiga Cina, nombor 4 ni aku Tengah Pening.
Jadi kita pula nak fikirkan bini nombor 4 dia daripada mana. Dah kita kata terus cari Nepal lah. Nepal yang datang lelaki semua. Kata. Wah, tapi sebenarnya dia itu adalah sebagai salah satu kita punya pinpoint lah. Macam Ustaz cakap tadi, agak kecewa dengan bagaimana racism kan, racist kan, yang mungkin satu orang dua orang yang buat hal ni. Ya betul. Jadi kita jangan terikutlah dengan perkara-perkara ni kan. Betul. Sebab saya bercakap tentang hal ini nak mengingatkan kita bertakwalah kepada Allah Taala. Ya betul. Yang telah menjadikan kita semua. Dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan segala-galanya. Ya betul. Jadi berkaitan tentang asabiah ini ataupun perkauman yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang itu dia akan memenangkan bangsanya walaupun bangsanya salah. Itulah asabiah yang salah. Jadi setakat kita sayang bangsa kita lebih daripada yang lain, itu tidak ada masalah. Itu memang biasalah. Kita mudah dengan orang kita sendiri sebab apa, budaya sama, bahasa sama. Kan, sebab kita tak biasalah pakai berkelip-kelip kan. Ya betul. Kan. Mungkin orang lain pun tak biasa pakai sampin macam kita. Ini macam Sulaiman Osman ni Ustaz, dia punya soalan dia. Ya. Lebih kurang tu, mirip ke arah tu juga rasanya. Kadang-kadang diperhatikan kita sering mempamerkan sesuatu yang berharga, yang lazat, yang tinggi nilainya di media sosial. Kemudian dengan ayat syukur Alhamdulillah, adakah itu satu takrif syukur yang perlu patut dilakukan ataupun macam mana Ustaz? Kembali pada tajuk asal Atau tajuk asal. Okey. Sebab syukur ni memang luas Okey, betul. Jadi kalau nak masuk ke dalam nak masuk post makanan-makanan kita kan. Kalau betul. macam saya, kalau yang saya post tu untuk saya jual lah kot. Yang jual je lah. Tapi yang kita makan ni kalau boleh kita yalah, kalau kita nak elakkan, tunjukkan resepi kita nak tunjukkan, mungkin kita berkongsi tu, ada orang nak tanya cara buat macam mana, dapat kat mana. Cumanya kita, itulah maksudnya, kita bawa apa yang kita post itu ke arah tu. Ya betul. Cuma yalah, sebab tafsiran orang ni kita tak boleh bendung kan. Betul. Kadang kita hanya tulis syukur Alhamdulillah, dia kata nak menunjuk lah kan. Tapi kita pun kena fikir juga dalam satu perkara, kerana dalam Facebook ni, dalam dunia Facebook ni pun ada orang miskin, orang kaya kan. Betul. Jadi takut terliur, ada sedap imam ni makan kan. Takut dia jilat skrin kan. Orang kata apa, yang kan ada kartun kata, awak tak kesian ke tengok orang miskin kan, dia dapat tengok gambar, dia jilat skrin je. Itu saya betul-betul tertusuk dalam hati. Sebab sekiranya kita membayangkan jadi orang kata apa, macam kita betul, macam yang post tu dalam Facebook tu tak payahlah tu kalau pada saya elok tak buat dah kan. Ada yang lagi satu tu lah, yang kata apa, kalau tak jadi masak baru post dekat yang masak apa tak jadi. Grup tu yang PM kata tu yang PM kata. Tapi setakat ni tak pernah lagi masuk lah kan. Tapi walau macam mana pun kita mesti balik pada baseline kita, innamal a'malu binniyat. Betul, insya-Allah kalau niatnya baik, insya-Allah Allah Taala bendunglah pemahaman yang salah tu kan. Sulaiman ni dia gaji masak sebenarnya ni. Ya ke? Dia gaji masak. Jadi dia nak post dalam Facebook pun dia macam malu-malu kan. Kadang-kadang dia ni terror masak. Oh ya ke? Ni kawan rapat Suhaizan ni. Sulaiman dia pandai masak. Jadi dia nak post dalam Facebook ni dia macam malu-malu kan. Jadi dia risau. Jadi tu yang dia tanya. Tapi bolehlah tunjuk hari ni dekat grup yang tak jadi tu kan. Lepas tu ada satu grup tu, suami memasak. Tu pun satu grup lagi. Dia dah banyak grup lah sekarang Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Sebab orang Malaysia ni ada banyak masa untuk buang masa sekarang. Oh, Alhamdulillah. Tapi insya-Allah lah buang pada tempat yang bermanfaat kan. Jadi macam contoh, kalau kita nak buang masa sambil-sambil tu kata apa, berkebun kan. Betul. Tu je. Okey, jadi itulah tadi kita bersama dengan Ustaz Hashimi. Terima kasih di atas perkongsian. Masa pun telah menunjukkan pada jam 4:02 petang. Masa nampaknya macam hari ni kita dah terlajak jauh. Tapi tak apa, dengan penuh konsisten kita ada perkongsian ilmu dan kata apa, percambahan idea. Okey, jadi di sini sebelum kita tamatkan siaran kita pada hari ini, kita kongsikan sedikit satu post daripada harian Metro, iaitu pasaraya dikunjungi pesakit COVID-19 ditutup. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka mengarahkan sebuah pasaraya di Pekan Masjid Tanah Alor Gajah ditutup selama 2 minggu. Mulai malam tadi hingga 17 Mei berikutan 2 individu didapati positif COVID-19 pernah mengunjungi premis tersebut. Jadi
ini adalah satu lagi berita yang agak tidak menyenangkan hati kita. Namun begitu, kita ambil langkah berjaga-jaga, sentiasa mengikut dan mematuhi arahan kerajaan. Cuci tangan, penjarakan sosial, kemudian kalau boleh kita elakkan 3C, crowded places, tempat yang ramai orang, kemudian berkomunikasi dengan lagi satu tu apa dia punya C tu, dari 3C, dan elakkan 3W. Okey, jadi saya terima kasih kepada Muhammad Razik Osman, Rahim Abdullah dan juga rakan-rakan Helmi Zainal yang Brokudin. Terima kasih dan diucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut bersama dengan kita. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan kita, jangan lupa esok kita bersama dengan Ustaz Nur Azam Ismail. Okey, besok kita bersama dengan Ustaz Nur Azam Ismail di atas tajuk yang lain. Jadi kita akan mengindahkan Ramadan kita dengan barisan penceramah, imam dan juga pegawai daripada Pejabat Agama Islam Daerah Jasin untuk mewarnai Ramadan kita di Jasin dan juga seluruh Melaka, dan kalau boleh kita sebarkan ke seluruh Malaysia dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kita akhiri dengan sebuah lagu iaitu daripada kumpulan Nasar, tajuknya Seperti Mati Lampu. Seperti mati lampu. Remix. Seperti mati lampu, tak mampu tanpa cintamu. Ha, ha. Again. Fanio Dio, con la good vibration. Nyanyi lagi, sekali lagi. Seperti mati lampu. Cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu